Wah, cantiknya pulau ni. Air laut yang membiru, udara yang segar. Bestnya duduk kat sini. Saya suka sangat. Kapten! Kapten! Kapten, tolong! Sabar. Mira. Kenapa ni? Kapten, kita ada masalah yang besar. Masalah kenapa tu? Kita punya enjin bot kita dah mati. Enjin bot dah mati? Alamak, macam mana ni? Tak boleh hidupkan lagi ke? Dah tak boleh hidup dah, Kapten. Pulau kita nak pergi ni jauh, tak nampak lagi. Dan, Kapten, Ya? air kita dah habis. Alah, air kita dah habis. Macam mana ni, Kapten? Sekejap. Saya ada idea. Saya ada cara macam mana kita nak dapatkan sumber air minuman. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM, di mana subjek yang akan kita pelajari hari ini merupakan STEM at Studio Sains, dan kita punya topik kita ialah kit ikhtiar hidup. Tadi kan cikgu, kita dah kekurangan air dah dekat tengah-tengah pulau dah ni. Ya, kita tak ada air kan. Baik, okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin cikgu, saya panggil tadi Kapten. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Silakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Cikgu Suhaifi bin Mas'ad dari Sekolah Kebangsaan Penyambung, Endau Mersing, Johor Darul Takzim. Jadi cikgu dah mengajar selama 9 tahun dan subjek cikgu subjek sains lah. Baik. Okey, cikgu dari Johor datang ke sini. Betul, tempat saya kan Mira kan. Keliling penuh dengan laut. Jadi cikgu naik kapal ke naik bot ke datang ke sini? Tak adalah, takkan nak naik kapal. Okey, baik cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita, minta cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Boleh. Silakan cikgu memandangkan kita dalam norma baharu. Tak kira atas bot ke, atas darat ke, ikut SOP, dan saya juga. Okey, apabila kita sudah sanitasi tangan kita, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Okey, barulah dapat rasa bernafas sikit kan? Inilah udaranya, cikgu. Okey, cikgu. Ya, baik. Tadi kan cikgu, kita terkandas tengah-tengah laut. Dah lah enjin bot rosak, terkandas tengah laut, air bersih tak ada. Dan hari ini yang cikgu nak ajar kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang kit ikhtiar hidup. Betul. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Baik, Mira, kita sebenarnya dalam situasi ikhtiar hidup. Jadi kita kena ingat, dalam situasi ikhtiar hidup, kita kekurangan sumber-sumber asas. Okey? Dan untuk kita teruskan hidup, kita mesti dapatkan keperluan asas, Mira. Betul. Ingat murid-murid atau adik-adik di rumah, ada 4 keperluan asas yang perlu kita dapatkan. Yang pertama, udara. Kalau dekat pulau tadi, kita tak ada masalah dapatkan udara, betul tak? Betul. Okey, yang kedua, kita perlukan makanan. Okey, kalau makanan, sebenarnya dekat lautan banyak ikan, betul tak? Betul. Ikan ataupun di hutan-hutan ada buah-buahan dan sebagainya. Walaupun sukar, kita masih boleh dapatkan makanan. Betul tu. Seterusnya, tempat perlindungan. Okey. Kalau cikgu tengok dekat situasi kita di pulau tadi tu, kita ada macam pokok, kayu-kayu, ranting-ranting yang boleh kita jadikan sebagai tempat perlindungan sementara. Sementara nak tunggu bantuan sampailah kan. Okey, dan yang terakhir kita perlukan air. Air ini memang kita perlukan. Okey, jadi macam tadi situasi kita tadi, kita tak ada air, sumber minuman. Jadi dalam situasi ikhtiar hidup, kita mesti pandai tahu adik-adik, kita mesti pandai cari sumber air daripada
sekeliling kita. Jadi cikgu tanya Mira, sekeliling kita kalau kita kat pulau tadi tu, apa air yang banyak sekali yang kita boleh jumpa? Air yang banyak sekali kita boleh jumpa, air laut lah cikgu. Betul tu adik-adik. Jadi air yang paling banyak sekali dekat pulau ataupun lautan adalah air laut itu sendiri. Jadi, idea cikgu, apa kata kalau kita ambil air laut tu, kita jadikan sumber minuman kita? Oh, cikgu, air laut tu kan tak boleh minum. Betul. Macam mana kita nak jadikan sumber minuman kita pula ni? Ya, okey. Untuk pengetahuan Mira, saya tambah sikit fakta. Kalau kita tersesat di tengah lautan, jangan sesekali kita minum air laut tahu. Mira tahu tak kenapa? Kenapa cikgu? Kalau kita minum air laut, semakin banyak kita minum, badan kita akan jadi semakin dehidrasi. Iaitu semakin haus lah. Baik. Jadi jangan kita minum air laut. Dan kalau kita minum air laut terlalu banyak, dia akan merosakkan tubuh badan kita. Jangan minum air laut tahu. Jadi lepas ini, apa kata kalau kita buat satu kit, kita namakan kit tu kit ikhtiar hidup untuk menukarkan air laut kepada air yang boleh diminum. Wah, menarik. Tak sabar nak tahu ni macam mana nak tukar air laut yang tak boleh minum tu boleh minum pula. Ya. Okey, kalau anda di rumah semua nak tahu bagaimana, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Tadi sebelum berhenti berehat, cikgu ada terangkan bagaimana cara nak tukar air laut yang masin ni kita boleh jadikan air minuman kalau terkandas di tengah lautan. Okey cikgu, macam mana caranya cikgu nak tukar tu cikgu? Baik, kita nak tukar air laut kepada air yang boleh diminum kan? Betul. Apa kata kalau kita cuba jaya dulu Mira? Boleh. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan mana yang betul, mana yang salah kan? Ya. Tadi kan masa kita berhenti sekejap, sebenarnya cikgu cari tahu kerang, cikgu cari batu-batuan yang besar, cikgu carikan batu-batu yang kecil. Okey, jadi kat depan cikgu ni cikgu ada penapis air. Dan cikgu ada air laut. Air laut yang cikgu ambil sekejap tadi. Jadi boleh tak cikgu nak tuangkan, nanti Mira bau ataupun tengok sama ada masinnya hilang ke tidak. Kalau masinnya hilang, kita boleh minum. Okey cikgu. Okey, cikgu tuang sikit. Cikgu tuang. Okey, nampak tu air dia keluar ke bawah tu? Okey, baik. Jadi cikgu tapis sekejap. Okey, cikgu bagi pada Mira. Boleh Mira tolong baukan tak? Okey. Sama ada boleh cikgu. Masih rasa masin ataupun tidak? Baik, saya bau ya. Ni cikgu dah tapis tadi kan? Saya dah tapis. Dengan batu-batu. Betul. Saya bau. Oh lah cikgu, bau masin lah. Kalau masih bau masin, kalau minum, mesti masin juga kan? Okey, bermaksud kita kaedah penapisan kita tak berjaya lah kan? Tak berjaya. Macam mana ni cikgu? Masih lagi ada bau masin. Okey. Macam mana? Tak apa. Saya rasa kalau kita tak boleh gunakan air laut yang masin ni, apa kata kalau kita tak ada air hujan je lah cikgu? Air hujan? Air hujan? Mira terfikir tak apa yang saya fikir? Air hujan? Apa dia cikgu? Adik-adik kat rumah fikir tak apa yang cikgu fikir tentang air hujan? Okey, cuba ikut cikgu. Okey. Cuba Mira tengok gambar ni. Okey. Ini adalah proses kitaran air semula jadi. Okey. Mira tahu tak sebenarnya hujan ini pun berasal daripada air laut tahu. Nak tahu tak macam mana? Macam mana dia berasal? Okey, macam ini. Sebenarnya mula-mula permukaan air laut ini terkena cahaya matahari. Kemudian dia akan menyejat ke udara. Baik. Okey, apabila dia tersejat, uap air itu dibebaskan dan dia akan naik ke udara. Dan apabila sampai di kawasan sesuatu kawasan, uap-uap air tersebut itu akan berkumpul dan membentuk proses kondensasi. Okey, dan apabila uap air itu terlalu banyak, maka dia akan turunlah sebagai air hujan. Okey, Mira. Air laut tadi itu masin kan? Masin. Air hujan rasanya?
Masin lah juga aku, cikgu. Tak, air hujan kalau adik biasa main hujan kan, air hujan rasanya lebih tawar. Air hujan kalau kita rawat dengan baik, kita boleh jadikan sumber minuman tau. Jadi Mira, apa kata kalau kita reka satu kit ikhtiar hidup yang boleh menukarkan air laut yang banyak ni menjadi air yang boleh diminum. Macam ni. Boleh cikgu. Bila cikgu sentuh pasal kita nak mereka satu kit ikhtiar hidup ni kan cikgu, saya teringat satu video yang tular baru-baru ni dekat internet. Oh ya ke? Apa dia tu video tu? Video tu dia tunjuk bagaimana cara untuk kita buat kit ikhtiar hidup tu cikgu. Oh ya ke? Kalau macam tu Mira boleh tolong saya macam mana kita nak reka bentuk kit ikhtiar hidup kita menggunakan prinsip penyejatan dan kondensasi. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, macam mana bentuknya? Kita ada apa mula-mulanya? Mula-mula dalam video tu yang saya tengok, dia ada satu bikar yang besar. Okey, satu bekas yang besar. Cikgu rasa bekas ini adalah untuk menakung air laut mungkin, kan? Ya, betul. Okey, kemudian? Kemudian bila dah ada bekas yang besar, ada bekas yang kecil pula di dalamnya. Oh, ada bekas yang kecil di dalam pula Okey. Itu untuk takung air bersih ataupun air tawar. Okey, untuk takung air bersih, air tawar lah. Okey, cikgu tahu. Jadi kalau air laut itu mesti dikumpulkan sebelah dalam kan? Betul. Okey, murid-murid ataupun adik-adik di rumah, kalau air laut itu berada di sebelah dalam, maka apabila dia terkena dengan cahaya matahari, maka proses penyejatan akan berlaku. Jadi, wap-wap air akan terbebas ke atas udara. Sebenarnya, kita nak perangkap wap-wap air ni supaya kita dapat sumber air tawar. Ya, jadi kita mesti letakkan satu mungkin bumbung kot Mira kan? Untuk kita perangkap air tawar tersebut. Nak letak macam mana ya? Kita tutup sebelah atas je. Baik, kita tutup dia cikgu. Tutup macam ni kan? Andai kata air laut itu mengalami proses penjejatan, wap-wap air akan naik ke atas. Baik. Kemudian kita nak dia turun ke bawah, jatuh ke bekas takungan air tawar. Mungkin kita boleh condongkan sikit. Kita letak satu pemberat dekat sini kan? Baik. Jadi plastiknya akan condong dan dia akan jatuh ke sebelah bawah. Okey, jadi kita dah dapat reka bentuk asas. Apa kata kalau kita cuba buat pula? Okey, boleh cikgu. Mari. Jom. Baik. Mana kita nak buat ni? Tadi yang kita tengok dekat video yang tular, sekarang ni cikgu nak tunjuk sendiri bagaimana caranya. Okey, baik. Sebelum kita mula buat, cikgu nak bagi tahu Kak Mira, kita mesti gunakan bahan-bahan yang kita boleh jumpa di kawasan pulau. Contohnya, cikgu pun dah cari juga tadi ni. Penat, cikgu pun peluh cari. Okay, cikgu. Mira pun tolong juga. Terima kasih Mira. Belum puasa kan? Itulah cikgu. Okey, baik. Jadi di depan cikgu ini ada beberapa bahan atau yang kita biasa jumpa di lautan ataupun di pesisir pantai lah. Okey, antaranya seperti di hadapan ini. Baik, mula-mula sekali kita nak buat berdasarkan kita punya reka bentuk kit ikhtiar hidup kita, kita nak pilih dulu bekas untuk menakung air masin. Okey, Mira rasa bekas apa ya kita nak gunakan ya? Ni. Saya rasa kalau untuk bekas, saya nak pilih bekas yang besar lah cikgu. Boleh tak? Okey, baik. Kadang-kadang kan ada anak murid cikgu dia kata, kita nak pilih yang kecil lah. Nak pilih yang kecil pula. Kenapa kita nak pilih kecil? Cikgu, sebab senang kita nak bawa, dia kata. Okey, baik. Cikgu nak beritahu satu benda. Mira cakap tadi, betul. Tahniah Mira. Pandai Mira. Cikgu. Okey, baik. Sebenarnya, untuk bekas takungan air masin, kita perlukan luas permukaan yang besar ataupun bekas isi padunya yang besar supaya proses penyejatan itu berlaku dengan lebih maksimum. Jadi kat sini cikgu ada barang besar, cikgu ada botol besar, cikgu ada kotak besar. Nak pilih yang mana ya? Kalau cikgu kata tadi perlukan permukaan yang besar, saya nak pilih, apa kata kalau saya tukar, saya nak pilih kotak pula. Kotak? Okey, betul. Besar. Boleh. Tetapi, cuba bayangkan kalau cikgu tuang air laut ke dalam kotak ini. Apa jadi pada kotak ni? Adik-adik rasa apa? Macam apa yang jadi pada kotak ni? Jadi basah lah. Ya, basah. Jadi, Mira, kita kena pilih bahan yang kalis air. Seperti botol besar ini. Cikgu nampak ada botol besar depan Mira tu. Boleh tolong ambil kan? Boleh cikgu. Okey, ini okey, baik. Cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Sekarang kita akan potong botol ini membentuk takungan air masin yang pertama. Boleh cikgu ambil gunting? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, anak-anak di rumah, kalau kita nak lakukan aktiviti ini, kena berhati-hati tahu kalau kita mengendalikan peralatan yang
tajam. Mesti ada pengawasan daripada orang dewasa lah. Jangan seorang-seorang ambil gunting kat belakang kan. Tiba-tiba darah tangan. Okay, jadi cikgu gunting je lah. Okey, kenapa? Sebab kita nak gunting bahagian atas ini, kita nak jadikan bahagian atas ni dia lebih terdedah. Okey, baik, cikgu dah gunting dah, Mira. Maka kita dapat yang pertama, bekas takungan untuk air masin. Okey, baik. Seterusnya, kita nak buat bekas takungan yang kecil. Okey, yang kecil untuk kita tadah air tawar kita tu kan, cikgu? Betul. Kalau macam tu, kalau yang kecil, saya guna botol yang kecil lah. Botol yang kecil, Boleh ke, cikgu? Ada kan, kadang-kadang cikgu dengar satu cerita juga, satu pendapat, dia kata, cikgu, saya nak pakai botol yang besar lah, cikgu. Kenapa? Sebab kalau saya pakai botol yang besar, banyak sikit air yang terkumpul. Betul kan? Lah, cikgu. Saya tak terfikir pula. Ya, macam betul. Tapi sebenarnya kita perlukan, kalau tadi kita perlukan luas permukaan yang besar kan. Tetapi untuk kali ini, kita perlukan luas permukaan yang kecil untuk menakung air tawar tersebut. Kenapa? Kita tak nak cahaya matahari tersejat ataupun air tawar itu tersejat naik ke atas. Rugilah. Kita nak air tawar kan. Bagi air laut itu tersejat ke atas. Air tawar tu mungkin dia tersejat tapi dia kurang. Jadi bekas kecil tadi Mira kata apa? Botol kecil. Botol kecil. Okey, ni botol kecil. Pandai Mira. Kenapa kita kena pilih yang ini? Sebab yang ini adalah untuk menakung air tawar dan dia mestilah kalis air. Kalis air sebab kita nak tampung air. Okey, jadi kita boleh guna botol kecil ataupun tin. Boleh Mira Okey, silakan boleh cikgu. Boleh cikgu? Okey, bagus Mira. Betul lah cikgu. Sebab tadi kan cikgu kata selalu orang ingat okeylah kita ambil botol besar supaya air dapat takung tu banyak. Rupanya salah fahaman tu kan. Bukan salah. Sebenarnya dalam konsep yang ini kan Mira kan, kita meneroka. Okey, kita meneroka. Kadang-kadang murid tu kata, cikgu saya nak pakai yang besar. Tak apa, kita cuba. Tetapi hasil dia mungkin berbeza. Jadi kalau kita ada terdapat kesalahan, kita cuma ganti saja. Baik. Jangan kita kata salah kat murid kita tahu. Okey, anak-anak cubalah, jangan takut Okey, kita dah siap dah. Okey, kita letak ke dalam. Baik. Dan sekarang ini kita nak buat bumbung dia pula. Okey kan. Mira rasa yang mana sesuai kita pilih sebagai bumbung untuk kit ikhtiar hidup kita ni? Ada besi, ada plastik. Untuk bumbung kalau macam ni saya nak pilih, kali ni confirm betul jawapan saya. Saya nak pilih besi, cikgu. Okey, besi. Mungkin Mira boleh pilih besi. Supaya kalau kita letak di atas ni, mungkin tak terbang kan? Ya. Sebab tepi pantai, angin kuat. Angin kuat, betul. Kadang-kadang kita letak parfum terbang kan. Okey, kita pilih besi lah. Okey, baik anak-anak. Sebenarnya, kalau kita pilih besi, okey, bayangkan je. Okey, cikgu ada ini. Ini lampu suluh ini cikgu andaikan sebagai cahaya matahari. Okey, cikgu buka dulu. Baik. Okey. Cikgu? Boleh. Okey, ini adalah besi. Bayangkan ini adalah cahaya matahari. Okey, cikgu suluhkan pada besi ini. Nampak tak cahaya? Cahaya tak nampak. Cahaya tak masuk ke dalam. Okey. Jadi, tu ke, cikgu? Kalau kita pilih besi, cahaya matahari tak akan tembus melalui besi untuk melakukan penyejatan pada permukaan air laut. Jadi, sesuai ke tidak? Tak sesuai, tak cikgu. Sesuai. Kenapa? Besi ini tak boleh tembus cahaya kerana besi ini adalah bersifat legap. Di mana legap? Dia menghalang cahaya daripada masuk sepenuhnya. Baik. Cikgu juga ada kat sini, cikgu jumpa tadi plastik berwarna. Cikgu Mira tengok. Cuba cikgu suluhkan sekali lagi. Baik. Boleh? Mira boleh pegang? Saya boleh pegang. Okey, Mira pergi sini. Cikgu. Okey. Cikgu suluhkan sekali lagi. Nampak tak? Nampak cikgu, boleh tembus masuk ke dalam. Ya, boleh tembus kan. Tapi kita hanya nampak samar je dia punya cahaya yang tembus kan. Okey, baik. Ini sebenarnya adalah bahan lut cahaya. Di mana hanya sebahagian cahaya saja yang dibenarkan untuk menembusi bahan ini. Okey, tak apa Mira. Kita meneroka satu persatu bahan mana kita nak pakai, cikgu, untuk kita jadikan kit kita lah. Okey, seterusnya cikgu ada plastik ni. Ni. Okey, plastik. Cuba Mira tolong pegang. Okey. Agak-agak apalah yang sesuai jadi bumbung dia ni ya? Itulah kan kita nak pilih sesuai kan. Tak apa, kita teroka satu-satu. Okey, cikgu suluh. Nampak tak ke semua cahaya? Nampak. Lebih terang. Nampak cikgu. Lebih terang kan? Ya. Okey, jadi ini adalah bahan lut sinar di mana ia membenarkan keseluruhan cahaya menembusi objek ini. Jadi kita nak buat kita nak pilih bumbung yang boleh
cahaya matahari boleh tembus kan. Jadi kita nak pilih besi ke plastik yang berwarna ini ataupun plastik yang jernih ni Mira? Kita ambil plastik jernih cikgu. Okey, pandai Mira. Okey, jadi plastik ini kita cuma hanya letak di sini dan kita ikatkan dengan inilah getah. Cikgu pilih getah lah. Andai kata kalau di situasi di pulau tak jumpa getah, kita boleh gunakan tali. Ada satu keadaan tu kita guna akar kayu yang tergantung tu kan. Kita letak macam ni. Okey, senang je Mira. Macam ni. Kita serkupkan dan kita tutup baik-baik. Pastikan adik-adik pastikan tiada lubang yang dapat kita jumpa sebab kita nak kalau boleh wap air daripada air laut itu tersejat ke atas dan terkumpul di atas bumbung ini. Okey, baik. Sekarang macam tadi kita condongkan sikit kan? Okey, kita letak pemberat sikit. Ya. Okey, tekan macam tu cikgu tekan sikitlah, kita tekan sikit. Kemudian kita letakkan mungkin batu sikit. Supaya dia jadi berat lah. Jadi berat supaya macam reka bentuk kita tadi tu. Okey. Kita letakkan ini. Baik. Jadi pemberat macam ni. Okey, maka terhasillah kit ikhtiar hidup kita Mira. Okey. Ini dia. Inilah dia kit ikhtiar hidup kita. Kalau tak tahu nak cari bahan apa, carilah yang ada di sekeliling pulau tu kan. Kita kena kreatif mencari bahan-bahan sekeliling pulau kita lah. Kadang-kadang kita boleh gunakan juga macam tempurung kelapa dan sebagainya. Asalkan ada bekas yang besar dan bekas yang kecil. Baik. Dan untuk dia punya bumbung tu kita pilih bahan yang sesuai lah. Kita pilih bahan yang lut sinar. Okey. Okey cikgu, ini tentang eksperimen kita untuk buat kit ni. Ya, betul. Ada lagi ke cikgu eksperimen lain ataupun ada. selepas ini? Selepas ini ada cikgu nak tunjuk satu kit kita yang lebih baik. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Lagi bersama dengan Mira, kita dekat tengah-tengah lautan ni dengan Kapten Suhaifi. Cikgu Suhaifi kita dari SK Penyambung Johor. Ya, terima kasih Mira. Cikgu, tadi kan kita dah buat satu kit untuk kita dapatkan air bersih. Ya, betul. Ya, betul. Okey, sekarang tadi kita dah siapkan kit ikhtiar hidup kita lah kan Mira. Tahniah Mira. Mira telah menyumbangkan idea yang sangat baik. Alamak, terima kasih cikgu. Nasib baiklah kan. Dapatlah kita minum air nanti, buka puasa nanti ya. Okey, baik. Sekarang bila kita dah dapat kita dah siapkan kit ikhtiar hidup kita ni, cikgu nak letakkan dia satu tempat supaya dia dapat menjalani proses penjatan air laut tersebutlah. Okey, cikgu rasa cikgu nak letakkan bawah pokok lah. Bawah pokok cikgu? Teduh sikit. Tak payah panas-panas sangat. Saya rasalah cikgu. Saya rasa tak sesuai lah cikgu sebab bawah pokok tu kan tak ada cahaya matahari. Tadi kan cikgu kata kalau nak ada penyejatan kena ada cahaya matahari. Pandai betul. Ya Allah, terima kasih Mira ingatkan. Ya, betul ya. Adik-adik kena ingat ataupun murid-murid di rumah boleh ingat. Kita kena letakkan kit ini di bawah cahaya matahari. Sebenarnya penyejatan untuk pengetahuan Mira berlaku di mana-mana tempat tau. Dengan kehadiran haba. Andai katalah cikgu letakkan dekat bawah meja contohnya. Okey, tapi kawasan tu panas. Sebenarnya penjatan itu boleh berlaku. Tetapi masa penjatan itu yang berbeza. Kalau kita letakkan bawah cahaya matahari, dia akan berlaku dengan lebih cepat. Kalau kita letakkan di bawah meja ataupun di tempat yang tak terkena cahaya matahari, masa penjatan dia akan menjadi lebih lama. Okey, jadi kita letakkan bawah cahaya matahari lah Okey, kita letakkan bawah cahaya matahari. Okey, Mira nak tahu tak? Sebenarnya masa Mira main-main tadi kat sana tu kan, sebenarnya cikgu dah buat satu dah pagi tadi. Oh, ya ke? Okey, ini cikgu tunjukkan, nampak? Dah siap dah ni sebenarnya. Ini setelah beberapa jam lah ni cikgu. Okey, ni cikgu letakkan ni pagi tadi sebenarnya. Oh, lama. Memang cikgu nak mencubalah kit ni kan. Dan kemudian bot kita pula rosak. Betul. Okey, jadi alhamdulillah kan. Okey, cikgu dah siapkan kit ni. Okey, dan cikgu letakkan daripada pagi tadi, nak tengok
sama ada berhasil ataupun tidak. Okey, Okey, jadi kita cikgu buka saksikan. Okey. Kalau saya nampak dekat atas tu cikgu, kat bahagian bumbung tu ada wap-wap air terbentuk. Betul. Jadi kalau kamera dapat tengok di sini, ini adalah wap-wap air yang terbentuk. Mungkin sedikit. Okey, cikgu keluarkan Baik. Okey, ini bekas takungan air kita. Okey, nampak? Terbentuk. Nampak sini? Ada air kan? Ini adalah air tulen ataupun air yang boleh kita minum. Kalau tadi air laut rasa masin, yang ini kalau kita dapat rasa, ini rasanya tidak masin. Rasa tawar cikgu. Ya, betul, rasa tawar. Jadi, cikgu tuangkanlah. Okey. Jadi macam ini. Okey, kita dapat banyak ini. Walaupun sikit, Mira, kadang-kadang ada murid-murid kata, "Alah cikgu, sikitnya. Macam mana kita nak kasih diorang?" Kan? Alah, sikit. Betul lah tu cikgu. Betul juga kan sikit kita tu. letak 6 jam kan. Tapi kita dapat hanya banyak ini saja. Okey, cikgu jelaskan kat sini. Dalam situasi ikhtiar hidup, walaupun air tu sikit kita hasilkan, sebenarnya lagi bagus daripada tak ada air langsung. Betul. Jadi kalau walaupun sikit, kita kena menghargai dan bukannya senang kita nak tukarkan ataupun kita nak sulingkan air laut kepada air tawar. Okey. Baik. Jadi kat sini cikgu nak tunjuk dulu. Ini. Ni cikgu ada bawa sekali lah kit ikhtiar hidup yang dihasilkan oleh murid cikgu. Okey. Nampak dia gunakan apa ni? Dia gunakan polistirin cikgu. Polistirin. Jadi dia kreatif. Kadang murid-murid ni kreatif. Okey. Cikgu saya nak hasilkan guna ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, asalkan dia dapat menakung air masin dan kalau tak dapat tengok dalam ni ada bekas untuk takungan air tawar. Jadi atas ini permukaan dia lut sinar pandai. Okey. Kadang-kadang kita tengok kata murid, "Cikgu, saya nak pakai tumbung kelapa." Tak boleh. Jangan pakai tumbang kelapa. Kita jangan kata tak boleh. Sebenarnya kita belajar, kita menerusi penerokaan. Kalau murid itu dia buat dan hasilnya tak seberapa, kita cuba baiki. Kita cuba beri galakan kepada murid itu untuk berani mencuba. Betul? Okey, Mira. Tadi air ni sikit je. Itulah cikgu, saya tengok air tu sikit tapi sikit-sikit pun sedap juga tengok tu. Sabar Mira, sabar. Kan cikgu kata walaupun sikit lebih elok daripada tiada langsung. Okey. Air yang sikit ni ambil masa dalam 6 jam juga kan cikgu? Lebih kepada 6 jam ataupun lebih pada 8 jam. Kadang-kadang kalau cuaca sejuk dan sebagainya, berhujan, kadang-kadang tak dapat langsung. Dapat sikit je kadang-kadang. Habis tu macam mana cikgu kalau kita nak dapatkan banyak dengan masa yang cepat? Okey, baik. Tadi kita gunakan sumber haba iaitu cahaya matahari kan? Betul. Kalau kita nak cepatkan lagi proses penjejatan tersebut, apa kata kalau kita tukar sumber haba kita? Kalau matahari panas, kita cari sumber tenaga yang lebih panas lagi. Contohnya seperti apa yang panas? Seperti api. Kita guna api. Kalau kita guna api, proses tu mungkin berlaku dengan lebih cepat. Okey, baik. Jadi dekat sini sebenarnya, cikgu dan anak murid cikgu, telah menghasilkan satu kit inovasi ikhtiar hidup. Mira nak tahu tak macam mana fungsi? Macam mana cikgu fungsi dia? Okey, nampak kan depan ni nampak ada pelbagai jenis komponen-komponen. Ada bumbung, ada dia punya penutup tepi, ada saliran dan sebagainya. Baik. Kit inovasi ini sebenarnya boleh dipasang. Boleh dipasang. Baik, tengok cikgu pasang. Mula kita letakkan macam ni. Okey, letak dekat atas. Ya, kita letakkan ke atas elok. Ini sebagai penutup tepi dia lah. Penutup tepi dia. Kemudian mesti ada saliran air. Baik. Saliran air dia, cikgu hanya klipkan ke tepi saja. Untuk apa cikgu kena ada saliran air tu cikgu? Okey, macam ni. Sebenarnya kita letakkan tengah-tengah dalam bekas ini kita letakkan air masin. Jadi apabila kita panaskan, wap-wap air itu akan terbebas ke udara. Okey, dan terus pergi ke bumbung. Kemudian wap-wap air itu sebabkan bentuknya yang condong macam ni, wap-wap air itu akan mengalir ke tepi dan ke arah saliran air. Ingat wap-wap air itulah yang sumber air tawar kita yang boleh kita minum. Itulah yang kita nak kumpul sebenarnya. Kita pakai api. Okey, baik, cikgu pasang dululah. Baik, silakan cikgu. Okey, pasangkan senang je, tak susah. Dan ini memang sesuai untuk kita bawa pergi ke tempat camping lah. Sebab memang dia yang pertama dia memang tahan lasak. Okey, tahan lasak, dan kemudian yang kedua kita memang sengaja reka dia daripada aluminium tu cikgu. Ya, besi aluminium. Dia akan dapat tahan haba lah. Okey, jadi cikgu cuma masukkan macam ni saja. Okey, masukkan baik-baik macam ni.
Biasa cikgu kena hati-hati jaga tangan. Saya tengok Betul. agak tajam tu ya. Saya pula yang seriau. Nampak macam tajam, dia tak tajam pun. Oh, okey. Okey, kita masukkan baik-baik macam ni. Okey, dah termasuk. Baik. Kemudian kita perlu tutup. Okey, tutup tepi ni. Tutup tepi ni. Baik. Mira nampak tak apa ni? Ini skru yang telah diubah sesuai. Memang pattern ni memang dekat sekolah cikgu je ada tau. Sekolah lain tak ada ataupun tempat-tempat lain memang tak ada. Sebab cikgu menjalankan proses penerokaan cipta bersama murid. Dan mengambil masa dalam sebulan lebih lah. Maksudnya ni cikgu buat sendirilah. Betul, buat sendiri. Bukan beli kat mana-mana. Buat sendiri, kita patrian sendiri. Okey, kemudian kita hanya tutup di sini. Tutup, kuncikan dia. Okey. Dia sebelah kanan. Dan juga kita kena kunci juga di sebelah kiri. Kunci juga di sebelah kiri. Allah. Okay, satu lagi kunci. Wah, sangat menarik bila kita tengok kit ni sebab cikgu yang menghasilkan sendiri dengan anak-anak murid cikgu. Baguslah, dari awal usia lagi mereka dah didedahkan untuk menjadi murid-murid yang berinovasi. Betul. Itulah macam cikgu cakap tadi tu. Kita jangan halang anak-anak murid kita daripada terus mencipta kreativiti dia lah. Mengembangkan kreativiti dia. Okey. Baik, jadi cikgu dah kunci ni dah siap. Okey, jadi nak cikgu terangkan sekali macam mana cara dia berfungsi, boleh? Okey. Yang satu lagi tu cikgu? Baik, yang satu lagi bukan ni, dia punya spare part dia. Okey, baik. Tak tepi je. Okey, baik. Jadi kalau dapat lihat, bentuknya bentuk apa? Macam bentuk rumah. Macam bentuk rumah. Okey. Jadi kat sini kalau kita letakkan air laut pada takungan ini, kita panaskan bahagian bawah. Okey. Kemudian wap air akan terbebas ke udara dan terkena kepada bumbung ini. Kemudian wap-wap air itu akan mengalir terus kepada saliran ini untuk menakung air. Okey, Mira nak tahu tak berapa lama kita boleh dapatkan air tawar ini? Kalau tadi 6 ke 8 jam dia berkurang kan? Kalau ini agak-agak berapa? Mungkin ambil masa yang singkat je lah cikgu, macam tu. Okey, ya betul. Memang ambil masa yang singkat. Mira tahu tak, dalam masa kurang daripada 15 minit, cikgu dapat hasilkan air tawar sebanyak 50 ml. Banyak kan? Okey. Baik, itu dia. Okey cikgu, saya rasa mereka kat rumah pun dah faham bagaimana cara untuk menggunakan penggunaan kit ni. Jadi, saya dimaklumkan ada video selepas ini. Cikgu nak tunjukkan sebenarnya. Cikgu nak buat kat sini. Tapi tak boleh. Kita tengok video je. Okey, jom tengok. kita saksikan video ini. Baik, itu dia video tentang kita punya kit Ikhtiar Hidup Inovasi Kit kita ni. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit daripada video tadi. Kalau Mira tengok video tadi ataupun murid tengok video, sebenarnya dalam masa kurang pada 15 minit, titisan-titisan air itu telah muncul. Kita gunakan sumber api. Yang hitam tu cikgu gunakan dapur elektrik untuk mensimulasikan penggunaan api sendirilah. Jadi cikgu setkan masa 500 darjah Celsius, sama macam suhu api. Jadi dalam masa 15 minit kita dah dapat 50 ml air, insya-Allah. Dari rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey. Sedar tak sedar masa berjalan dah sampai ke penghujungnya cikgu. Kita pun dah nak selamat dah keluar daripada lautan ni cikgu. Pertolongan dah sampai. Betul. Okey cikgu, untuk rumusan terakhir ni cikgu, mungkin apa yang cikgu boleh kaitkan dengan apa yang kita belajar hari ini? Baik, jadi hari ini kita telah menghasilkan kit ikhtiar hidup melalui projek lah. Jadi kita menjalankan proses penerokaan, kita tengok satu persatu bahan. Jadi kita jumpa bahan yang sesuai. Kemudian kita hasilkan satu kit, projek kit ikhtiar hidup, dan akhirnya kita dapat air tak?
Dapat. Kita dapat air, masalah kita selesai insya-Allah. Okey, baik. Jadi dalam apa yang kita buat ini sebenarnya ada kaitannya dengan STEM. Okey, STEM itu apa? STEM itu apa? S adalah sains, T adalah teknologi, E adalah engineering dan M adalah matematik. Okey, tahu tak kat mana kita gunakan unsur ataupun elemen STEM dalam projek kita ni? Gimana cikgu? Baik, yang pertama untuk sains. Okey, untuk sains kita telah menggunakan konsep penyejatan dan kondensasi. Macam kita punya kit ikhtiar hidup inilah, inovasi inilah. Okey, apabila dia dididihkan, wap air akan terbebas di udara, kemudian dia akan terkondensasi pada permukaan bumbung tersebut dan menghasilkan air yang boleh diminum. Itu untuk sains. Kalau T teknologi dia adalah, kalau Mira dapat tengok, kita punya reka bentuk. Ada yang murid buat melalui bekal polistrin. Dan Mira nak tahu tak? Ada kan, cikgu pernah terdengar, kata cikgu saya tak ada bekas. Saya nak buat macam mana saya nak takung air tu? Mira tahu tak dia buat macam mana? Dia buat macam mana cikgu? Dia gali lubang ataupun gali lubang pada pasir. Dan dia alaskan plastik, lepas tu dia letakkan air masin, lepas tu dia ambil tempurung kelapa, dia letak. Wow. Jadi bijak kan anak murid kita kan. Jadi itu adalah dia punya teknologi, reka bentuk. Tak kisahlah dia nak buat bentuk bagaimana sekalipun, asalkan prinsip dan konsep digunakan adalah sama. Betul. Okey, baik. Seterusnya engineering. Okey, engineering macam tadilah dia reka bentuk, dia menghasilkan reka bentuk yang baik dan sebagainya. Sebenarnya kita jangan hadkan kreativiti murid-murid kita lah. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah matematik. Okey, matematik kita menganggarkan macam tadi kan Mira kata nak guna botol yang isi padu besar dan isi padu yang kecil. Itu anggaran. Anggaran tentang saiz bahan tersebutlah. Kenapa kita guna saiz, kena pilih saiz yang besar, kenapa kita kena pilih saiz yang kecil. Betul. Jadi itu adalah elemen matematik yang kita terapkan dalam projek kita pada hari ini. Okey. Dan Mira nak tahu tak? Nak tahu cikgu. Okey, nak tahu je kan? Nak tahu. Cikgu banyak kongsi tips hari ni. Ya, cikgu banyak kongsi tips. Okey. Sebenarnya bahan-bahan yang cikgu tunjukkan pada Mira kat depan ni, yang berlabel ini semua ni, ini semuanya bahan-bahan yang kita jumpa dekat tepi lautan atau tepi pantai kita tahu. Jadi ini menunjukkan bahawa situasi pencemaran kita kadang-kadang semakin tidak terkawal. Betul. Kadang-kadang cikgu jumpa botol memang sangat senang nak jumpa. Botol besar, botol kecil, plastik memang banyak terdampar di sekitar lautan kita. Betul. Dan Mira nak tahu, cikgu pernah terjumpa juga tahu botol-botol daripada luar negara. Contohnya seperti Vietnam, Thailand, Indonesia. Bukan cikgu nak kata mereka ni suka buang mata-mata, tidak. Segelintir daripada mereka mungkin tidak melupuskan bahan-bahan tersebut dengan betul. Betul tu. Jadi kadang-kadang botol kita pun, negara kita pun boleh terdampar di pantai mereka juga. Betul. Kan? Jadi kat sini kita kena sama-sama jaga alam sekitar kita. Sebab makin lama semakin banyak sampah ni Mira. Ya, baik. Betul tu cikgu. Saya setuju. Macam cikgu kata, kita kena sama-sama jaga alam sekitar kita. Kapten nak jaga alam sekitar. Ya, bukan saja ada botol, ada plastik, kadang ada juga straw. Sampai ada kempen no straw. Tak ada straw, kempen tak ada plastik dan juga botol air. Itulah, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu. Banyak sangat info yang cikgu kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Seperti biasa, anda yang berada di rumah, terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Bye cikgu.
KPM